Hai semua. So, saya walaupun dah lambat sikit, tapi saya rasa ada orang akan tengok kot video saya. Jadinya hari ni saya nak tunjuk semua orang ialah saya dah dapat permainan baru, Mi 12 dan Mi 12 Pro daripada jenama Xiaomi. Pasal packing dia, pasal dia aksesori di dalam kotak dan sedikit spesifikasi dia. Jadinya sekarang ni kita nak start pada open box dia. Sebab daripada zaman Mi 10T dia memang gunakan kotak hitam pada Pro version, kotak putih pada yang bukan Pro version. Jadi zaman kalau ada sesiapa pernah beli ataupun Mi 10T Pro, korang pasti akan perasan kotaknya warna adalah sama. Yang Pro version pasti hitam, yang non Pro version pastinya putih. Jadi di segi luaran kotaknya, dia tak ada apa special lah. Ini saya akan buka yang non Pro dahulu ya. Okay, so pada tangan saya ni adalah Mi 12. Dia punya harga yang paling murah dekat Malaysia adalah RM2,899. Jadi sekarang kita buka kotak dia. Ni cuma stiker dia. Kita nampak dia tarik. Kita boleh buka. Lepas tu kita buka dia plastik. Nampak pada kotak seperti biasa, dia tertulis model dia dengan storage dia dekat sini, dengan serial number dia. Lepas tu tepi kita nampak Xiaomi Mi 12. Dan dari segi atas tak ada apa dah. Jadi sekarang ni saya boleh terus bukakan kotak. Saya cakap satu jujur kepada semua penonton lah. Saya pun baru je tengok handset ni. Saya pun macam penonton dekat sini. Saya tengok gambar daripada handset, saya tengok gambar daripada website, semua barang tu saya langsung tak pernah tengok handset lagi. Dan ini adalah pertama kali saya tengok handset depan mata saya. Jadi saya akan beritahu apa benda saya rasa lah. Okay, jadinya dekat sini kita nampak user guide. Dekat dalam sini, untuk sesiapa yang tak tahu, dia punya casing ada di dalam sini. Itu memang Xiaomi tak kedekut lah. Okay, mostly ni brand akan bagi satu casing kosong dekat kotak dia supaya korang nanti tengah nak cari casing yang idaman, korang boleh gunalah sementara. Okay, ini casing dia. Dan dia punya buku user guide. Ini sebenarnya tak payah layan sangat. Jadi warranty card ke apa, tak payah layan. Korang boleh simpan je dalam kotak. Dan kali ni saya nak bagi info kepada semua, dia tak ada bagi adapter earphone jack. So korang kena beli sendirilah. Lepas tu kat sini ada satu pin yang korang keluarkan SIM card nanti seperti biasa. Dan itu saja, tak ada apa special di dalam ni. Jadi saya akan simpankan balik. Pada handset ni, sebelum pada handset saya letak dulu atas meja. Dan kita tengok dalam kotak bawah dia lagi. Seperti biasa, dia tak ada free earphone. Tetapi, dia tak ada macam setengah punya brand, tak ada free charger. So, dia ada bagikan charger original dia dengan kabel original. Tu wajib lah. Kabel original seperti biasa yang korang pakai so far. Dia adalah Type C dan Type A. Jadi kabel saya letak ke tepi dulu sementara. Dan dalam kotak ni adalah 67 volts yang dibagikan. Okay, benda ni yang Xiaomi paling tak kedekut setakat ni. Dia belum kedekut lah. Charger dia adalah 67 volt, sama dengan support dia punya voltage. Dan benda ni saya sangat pujikan. Cuma yang saya tak pujikan ialah dia masih menggunakan dua kaki punya kepala charge. Jadinya korang kena pakai lah benda yang converter tu. Kan, leceh sebab tu je lah. Tapi syukurlah sebab handset ni masih ada bagikan charger lah. Sebab ada setengah member so tak bagi. Bukan saja iPhone, ada juga Android yang lain tak bagi. Simpan balik kotak, dia tak ada apa dah. So setakat ni kotak ni aksesori apa yang dia ada, benda simple saja. Tapi yang confirm adapter earphone jack sudah tak ada. So korang kena cari yang lain lah. Saya letak ke tepi. Dan ini adalah watak pertama kita orang, Xiaomi Mi 12. Alright, so boleh nampak okay, tadi semasa saya borak, masa saya pegang, dalam hati saya fikir kecil. Sebab sekarangnya pasaran telefon yang paling kecil pun adalah 6.4 inci. Okay, so menurutkan dekat dalam website saya check, dia adalah 6.2 inci, 6.28 inci. Saya dah biasa guna handset besar. So bila pegang handset kecil, bestnya rasa, faham tak? Macam rasa ringannya, rasa tak beban. Sebab handset kita majoriti sekarang besar. Contoh macam saya sekarang ni handset ni 6.7 inci berbanding dengan 6.23 inci 6.28 inci sorry. Dia sangat beza. Dan satu lagi lah, dia berat. Sebab bila handset saya besar macam ni mesti berat. So memang walaupun kita suka, tetapi sebab berat sangat jadi menjadikan beban. Jadi bila tadi saya keluar dari kotak, saya ambil dia, ringannya. Okay, so best. Jadi dekat depan sini ada stiker dia. Dia tulis apa? Tunjuk 50 megapixels, leading processor, 120Hz AMOLED display dengan 67 volt wireless charger dengan 50 volt wireless charging. So dekat sini kita boleh nampak apa yang ditulis.
Ini adalah dia punya key of highlight. So, apa yang dia paling istimewa dan dia paling yakin tu adalah dekat sini ditulis. Satu, sekarang ni saya buka plastik dulu. Alright. Okay, so plastik letak tepi. Dekat sini boleh nampak handset ni sangat kecil saiz dia. Berbanding handphone zaman sekarang memang dikira kecil. Saya rasa dia lebih kurang saiz macam 13 Pro sahaja. 12 Pro, 13 Pro semua sama saiz. Sebab mereka semua 6.1 inci. Ni besar sikit, 6.28 inci. Jadinya, yang untuk sesiapa yang tanya, ini handset adalah curved screen. Alright. So, dia bukan flat screen. Kalau flat screen, ada orang suka, ada orang tak suka. Tapi saya adalah group yang sokong curved screen. Sebab saya sangat suka curved screen pasalnya design mereka adalah curve. So bila saya pegang, tak kisah kalau pakai cover pun mesti dapat rasa curve kat situ. Dan ada satu benda sebab saya suka curve, kejap lagi saya explain kenapa. Saya rasa jelah curve screen jauh lebih sedap pakai, tapi itu atas pada orang. Tak salah pun kalau mu rasa flat screen lebih sesuai pada mu sendiri. Jadi sekarang ni saya dah on, saya set up sikit barang dia. Tunjuk sikit di luaran. Kita nampak belakang ni, dia akan ada stiker information dia. Kalau boleh jangan cabut, tapi kalau mu rasa nak cabut boleh cabut. Tapi saya recommend jangan cabut. Okay. Lepas tu kita boleh nampak dia punya camera module kat sini. Okay. Dia totally ada tiga kamera kali ni. Dia tak buat 4 dah. Dia ada kamera wide angles, ultra wide angles dengan portrait camera. So megapixel dia paling tinggi adalah 50 megapixel, 13 megapixel dan 5 megapixel dia. So dia punya kamera dia ada buat sedikit pengubahan, ialah dia tak buat 4 kamera sudah. Sebab kebanyakan sebenarnya untuk kita yang tahu pasal handset, ke-4 kamera majoritinya tak berguna sangat. Macro lens sebenarnya tak berapa guna sangat untuk sekarang. Sebab kamera sekarang kita dah besar, megapixel semua tu, sensor macam-macam banyak dalam situ. You kalau nak main makro, you just boleh pakai kamera biasa dan you zoomkan dia. Zoom pun tak pecah. That's why macro lens jarang orang pakai sudah sekarang. So dari segi luaran, kita nampak di depan dia adalah flat screen dan digunakan 120Hz AMOLED display. Dan dia kamera depan adalah duduk di tengah. Boleh nampak jelas kan? Alright. So kita boleh nampak dekat belak atas ini, kita boleh nampak atas ni dia adalah dia ada sensor infrared dia. Dan microphone dekat sini. Lepas tu sebelah sini korang nampak ada garis-garis ni adalah speaker Harman Kardon. Atas dan bawah. So korang dapat rasa stereo. Sebab apa? So bila korang pegang macam ni, suara dari atas keluar dan dari bawah sini pun akan keluar. Jadi dari segi atas kita boleh nampak dia ada speaker, lubang speaker, microphone dan juga infrared dia punya sensor. Dari segi tepi kita boleh nampak design dia yang menggunakan line antenna. Saya rasa ini adalah antenna dia. Kat sini kita boleh nampak dia punya lubang charging type C dengan dia punya SIM card injector kat situ dan juga speaker Harman Kardon satu lagi. Dan dari segi belah kanan pula kita nampak volume button, power button, up down. Okay, so boleh nampak jelas dia adalah curve screen. Saya cuba punya ada screen. Nampak? Dari segi tepi korang nampak lah curve screen. Cuma dia punya curve tidak curve sangat-sangat teruk. Dia just curve sikit je. Sekarang ni handset dah on. Sudah bawa on, saya akan buat masuk setup yang seterusnya. Dan jadinya kita sekarang masukkan wifi. Saya letakkan handphone dahulu. Sementara tunggu ni, saya akan buka. Okey, jadinya dekat untuk unboxing pasal Mi 12, saya akan stop sementara di sini, sementara bagi dia jalan. Okey, saya letak ke tepi. Sekarang ni saya nak buka Mi 12 Pro. Alright, kan Mi 12 Pro adalah saiz besar untuk versi Mi 12. So, kita boleh dapat tahu confirmnya dia saiz adalah 6.7 inci. Jadinya saya akan buka kotak sekarang ni dengan plastik dia kat belakang sini. Jom kita buka. Jom kita dengar suara dia. Ni. So dekat sini boleh nampak dia punya user card kat depan sekali. Boleh nampak dia pin dekat sini. Lepas tu macam Mi 12 tadi, dia tak ada earphone adapter. Lepas tu user card kat sini, user card dengan warranty card dekat sini. And then dia ada casing transparent kat sini. Kejap kita tolong pasangkan. Alright, sekarang ni saya letak kat tepi dulu sementara. Then ini telefon kita, Mi 12 Pro. Kejap kita tengok
Dan letak tepi, seperti biasa, charger di dalam kotak. Earphone tak ada, kabel diberikan sekali, type A dengan yang type C sekali. Macam yang tadi ni, sama sebiji. So means dia orang boleh pakai kabel yang sama dengan Mi 12. Dan paling penting, adapter. Dia ada bagi adapter free. Alright. So korang nampak sini 120 volt. Dan berat. Saya rasa sini ni benda sekurang ada setengah kilo saya rasa. Handset. Ni berat pada handset, sorry. So 120 volt adapter di dalam kotak dia bagi percuma sekali. Dan 120 volt tu kau boleh charge pada Mi 12 Pro kita. So pada tangan saya sekarang ni pegang adalah Mi 12 Pro yang Purple Editions. Jadinya korang nampak dia punya camera module sama sebiji dengan Mi 12. Dan dia punya depan stiker dia dah tulis dia adalah 50 megapixels Pro Grade Triple 50 megapixels camera. Then dia ada tulis processor generation 1 processor Snapdragon 8 generation 1. Dan dia punya screen adalah WQHD, means dia adalah Quad HD punya screen, dia bukan Full HD. Alright. Dan dia gunakan smart 120 volt. Jadinya tak ada bahaya kalau korang guna 120 volt pada handset Mi 12 Pro ini. Confirm tak ada bahaya, safe. Alright, so kita buka tiga plastik sekarang. Alright. Di belakang dia adalah totally alright. So dia kasar. Dia tak adalah kasar mana, dia just ada matte sikit rasa. Dia rasa matte dan dia bukan kilat. Jadi korang tak payah risau pasal fingerprint bila korang pegang. Lepas tu dia nampak kamera dia sangat besar. Dia dekat sini hampir saya rasa saiz posen adalah. Okay, saiz 1% ada sini saiz. Lepas tu dekat atas dia adalah sama ada Mi speaker, sama seperti design Mi 12. Okay. Sama seperti design Mi 12, dia adalah speaker dekat atas dan bawah. Okay, charging port tepi dia pun sama, kanan dia pun sama. So sebab tu ni nama Mi 12 dan Mi 12 Pro dia beza besar dan kecil kat sini. So saya sekarang power on handset ni sekarang. Untuk bawa keluar jalan-jalan senang, Mi 12. Untuk short layan movie, short layan game, Mi 12 Pro. I'm sorry, sebab saya tetap suka yang saya besar. Okay, so kalau untuk sesiapa tanya, majority ni pun sama sekarang adalah saiz sama besar macam dia. So kalau korang dah biasa pakai saiz sebesar, memang tak ada isu lah untuk korang nak pakai pun. Jadinya sama seperti yang Mi 12, Mi 12 dan Mi 12 Pro, kedua-dua ni adalah screen curve. Screen curve. Jadinya curve maksudnya dia punya screen tapi ada melengkung sedikit. Tapi sebenarnya saya sangat suka screen curve pasal apa? Okay, sebab sekarang ni handphone ni dia original setup bila button kat bawah ni macam ni kan. So korang ada home key, korang ada recent apps key dengan back button key. Tapi sebenarnya saya sangat suka features terbaru tu, lebih kurang macam iPhone tu tapi beza navigation button. So saya sangat suka yang ini barang. Alright. So bila korang dah buat macam ni, yes. So kita bila dah tengok menu kita slide. So di situ kalau korang guna screen curve dia sangat best. Contoh bila saya guna satu tangan macam ni kan, saya masuk dan saya keluar. Nampak? So screen curve dia ada advantage sebabkan dia curve dekat bucu screen. So korang sangat senang, mudah nak capaikan dia punya back access. Dia sangat best untuk korang slide. Itu saya sendirilah. Jadinya dekat sini kita boleh nampak Mi 12 dan Mi 12 Pro sudah disiap unboxing. Dan handset ni saya akan cerita mendalam dia tentang dia punya dalaman. Contoh macam kamera semua barang tu. Jadinya ini saja untuk unboxing. Dan kita sudah siap unbox, barang-barang semua atas meja sudah. Dan ini adalah Mi 12 dan Mi 12 Pro. Tengok. So, apa perbezaan mereka dua? Sebenarnya mereka dua ni beza tidak banyak jauh. Okey. Dia tak ada beza jauh ke mana. Dari segi saiz, mereka beza satu 6.28 inci, satu 6.7 inci. Pada handset Mi 12, dia masih mengekang menggunakan standard screen punya resolution. Maknanya dia adalah Full HD. Habis cerita ialah 1080p. Pada Mi 12 Pro punya display setup, korang boleh tukar pada WQHD. So WQHD dia punya resolution paling tinggi ialah
1440. So means kita panggil sebenarnya ni sebagai 2K display lah. Okay, so dia punya readability-nya akan lagi jelas semua barang tu. Dan benda ini hanya wujud pada Mi 12 Pro. Jadi untuk sesiapa yang jenis suka melayan screen quality yang lagi mantap, lagi sharp, korang kena ambil Mi 12 Pro. Mi 12 tak ada, masih maintain dengan Full HD saja. Yang baiknya, dua-dua telefon ni adalah menyokong 120Hz punya refresh rate. So dekat situ, sesiapa yang suka layan game ataupun cerita pun dia ada berkaitan tau. So refresh rate ni lagi tinggi sepatutnya lagi bagus lah. Dan dia punya original setup adalah auto. So korang boleh adjust lah. Kalau nak ni, kalau korang nak jimat bateri sikit, korang jangan set up lah height punya ni. So korang boleh prefer kat sini. Di sini boleh adjust yang korang preferkan. So korang nak 60, standard 60, tak pun 90, height sikit. Yang sangat-sangat height 120. Bukan, dari segi screen saya dah cerita. Tetapi dari segi kamera saya akan cerita juga. Sebab pada kamera pada Mi 12 Pro, dia adalah 3 kamera, ketiga-tiga kamera semua 50 megapixels. Alright. Dan tetapi pada Mi 12 sahaja ni, dia punya kamera hanya ada satu lens saja 50 megapixels. Yang lainnya lens adalah lebih kecil punya megapixels kamera. Jadi dekat situ kalau korang jenis lebih suka pada ambil gambar, ambil video semua tu, kalau bajet mengizinkan, korang sepatutlah ambil Mi 12 Pro. Okey, jadinya itu yang perbezaan kedua mereka. Pertama screen, kedua kamera, ketiga ialah speaker. Alright, so speaker pada telefon ini dia adalah 4 Harman-Kardon speaker. Tadi saya kan tunjuk unboxing. Jadi pasti orang tanya kenapa saya nampak dekat unboxing tu ada 2 lubang saja. Okey, tapi korang kena ingat satu benda. Lubang yang dia tu luas. So dekat setiap lubang dia ada 2 speaker di situ. So dengan kabarnya dekat speaker Mi 12 Pro ni, dia di segi low tunes ataupun high tunes dia ada bezaan yang sangat-sangat tinggi. So kalau orang guna handset ini untuk layan lagu yang jenis high quality punya, saya percaya dapat rasa lah dia punya suara speaker dia macam mana. Okay. So ni speaker yang dia, sebab dekat dalam video rakaman saya tak rasa jelas sangat boleh dengar apa. Tapi so far dia kuat lah, boleh cakap macam ni. Mesti dah, sebab speaker ada 2, pastinya akan kuat. Okay, so bezaan speaker dan yang paling penting kita boleh nampak dekat sini ialah charger mereka adalah sangat-sangat beza. Yang Mi 12 adalah 67V. Yang Mi 12 Pro adalah 120V. Dari segi saiz pun dia boleh katakan besar kepada yang 67V 30%. Berat pun lebih pada berat. Jadinya dekat situ pun ada beza. Tetapi mereka punya wireless charging adalah sama. Wireless charging rate dia adalah sama 50V. Dan dia punya reverse charge adalah sama 10V. Jadinya dekat situ tak ada bezaan. Dia cuma beza di segi wire punya charging. Jadi kat situ ada beza. Dan sebabkan Mi 12 Pro dia punya saiz lebih besar, dia punya bateri pun besar sedikit saja. Mi 12 adalah 4,500 bateri, lepas tu yang Mi 12 Pro adalah 4,600 bateri dia. Jadi dekat situ ada perbezaan, tapi saya percaya ketahanan bateri mereka akan lebih kurang saja sebabkan Mi 12 Pro saiz lebih besar. Jadi dia punya ketahanan bateri pun akan kurang sebabkan dia saiz besar. Jadinya itu kena lepas orang pakai, tunggu review baru kita tahu macam mana kan. Jadinya ini yang semua yang saya review tentang pada Mi 12 dan Mi 12 Pro. Dia yang pasal kamera, dia punya kamera dan video quality saya akan upload pada kemudian lagi sebab sekarang ni saya baru dapat dan saya akan cari satu masa saya try kedua-dua handphone serentak sekali. Dan ini adalah unboxing untuk saya hari ini untuk Mi 12 dan Mi 12 Pro. Dan terima kasih sebab layan video saya sampai habis. Saya percaya ni adalah pertama kali saya buat. Saya masih virgin lagi untuk video unboxing dan saya harap semua enjoy pasal video saya. So thank you semua menonton dan jangan lupa buat pre-order tau sebab pre-order ni masih ada lagi. Dia punya speaker tu, dia punya soundbar yang free gift tu memang betul-betul fantastic dia cakap. So saya rasa jangan terlepas peluang lah untuk pre-order. So hari ni video kita sampai hari ni ya.
Jadinya thank you semua menonton dan kita jumpa next time untuk video unboxing yang lain. Kalau suka nanti klik like dan bagikan komen apa yang saya perlu perubahan, apa yang saya perlu buat, dan saya cuba kaji. Kalau yang saya boleh terima, saya boleh ubah, saya akan cubakan. Dan terima kasih semua orang, dan peace yo Mi 12 Pro.